Anwar Musa beri amaran keras kepada Zahid. Yang di-Pertuan Agong dinasihatkan Parlimen tidak bersidang. Pembangkang tiada peluang tawan Putrajaya. Akhirnya, UMNO beri kata putus. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Anwar Musa berkata UMNO akan rugi jika tidak bersama Kerajaan Perikatan Nasional apabila Parlimen dibubarkan kelak. Sekiranya benar keberadaan UMNO dalam kerajaan hanya sehingga Parlimen dibubarkan, apakah antara tarikh pembubaran hingga PRU diadakan, UMNO tidak berada dalam caretaker government kerajaan sementara? Tidakkah tindakan yang dibuat dalam keadaan tarikh PRU belum diputuskan memberi disadvantage merugikan kepada UMNO kerana sudah tentu pihak kerajaan khususnya Bersatu mungkin tidak lagi memberi kerjasama kepada pemimpin UMNO yang sudah mengambil pendirian menentang atau menolak Bersatu, katanya pada hantaran di media sosial. Kenyataan Anwar itu berdasarkan spekulasi kepimpinan UMNO telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu semasa mesyuarat MT di Janda Baik Pahang pada 19 Februari lalu. Menurut Anwar, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dikatakan menulis surat kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Mohamed Yassin memaklumkan keputusan MT UMNO itu. Kata Anwar, isi kandungan surat itu menyampaikan perkara berikut. Pertama, tidak ada kerjasama dengan Bersatu dalam PRU 15. Kedua, UMNO berpendapat kebersamaan UMNO dalam kerajaan hanyalah sehingga Parlimen dibubarkan. Menurut Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional, akar umbi UMNO berhak tahu jika benar surat itu telah disampaikan kepada Perdana Menteri dan kenapa mereka tidak dirundingkan. Ahli juga perlu tahu apakah benar-benar perkara tersebut sememangnya diputuskan oleh mesyuarat MT UMNO. Jika benar, tentu ahli mahu tahu rasional keputusan itu dibuat sekarang sedangkan pilihan raya tak tahu bila. Banyak persoalan yang timbul, kenapa sudah diputuskan tidak bekerjasama sekarang sedangkan ada usul-usul sedemikian yang perlu dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO terlebih dahulu. Mengapa mendahului PAU 27 Mac depan? Soal ahli Parlimen ketarikh itu. Anwar yang juga Menteri Wilayah Persekutuan menggesa kepimpinan UMNO menjelaskan kepada ahli jika benar parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU 15. Apakah ini menguatkan atau melemahkan parti? Kalau sudah buat keputusan tidak bekerjasama dengan Bersatu atau Perikatan Nasional, maka ahli mahu tahu UMNO mahu bekerjasama dengan siapa? Bersendirian? Dengan PKR dan Anwar Ibrahim? Dengan DAP dan Lim Kit Siang? Jajaran baru? Apakah keputusan ini sudah diterima oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional? Sedangkan dalam PRU, kita bertanding atas nama Barisan Nasional. Sebagai ahli, kita menunggu penjelasan para pemimpin. Katanya, menggesa kepimpinan UMNO berterus terang. Jemaah Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya tidak melaksanakan persidangan Parlimen ketika tempoh darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos depan, kata Taqiyuddin Hassan. Istana Negara menyatakan kalau hendak adakan persidangan Parlimen, maka perlu adanya keputusan daripada Jemaah Menteri, bukan Perdana Menteri. Jadi di sini, Kabinet apabila membuat nasihat, kenapa kita menangguhkan? Bukannya menggantung persidangan Parlimen kerana banyak alasan. Ada alasan perundangan dan ada alasan dari segi sains dan data. Kita boleh tangguhkan dahulu persidangan Parlimen, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu pada sidang media. Taqiyuddin berkata, kenyataan dibuat Istana Negara sebelum ini adalah untuk menjelaskan bahawa tidak ada persidangan Parlimen. Berdasarkan Seksyen 14-1 Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu, memang dinyatakan dengan jelas bahawa sidang Parlimen ditiadakan. Ia sangat jelas dalam tempoh darurat, peruntukan berhubung memanggil, prorog, membubarkan dalam perlembagaan ini tidak mempunyai kesan. Apabila perkara ini dilaksanakan, kenyataan dibuat Istana Negara itu adalah menjelaskan perkara ini bahawa tidak ada persidangan Parlimen. Namun, mana-mana mesyuarat Parlimen, sesi Parlimen yang hendak dipanggil mestilah berikutan keputusan Jemaah Menteri. Sekarang ini Jemaah Menteri menasihati Agong bahawa tidak ada sidang Parlimen. Itulah keadaan sekarang ini, katanya. Sebelum ini Istana Negara memaklumkan Agong berpandangan Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat pada suatu tarikh difikirkan sesuai olehnya atas nasihat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan berkata, keputusan Agong itu dibuat selepas menerima menghadap Presiden Dewan Negara Rais Yatim dan Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun di Istana Negara pada 24 Februari lalu. Taqiyuddin berkata, antara alasan bagi menangguhkan persidangan Parlimen dari aspek perundangan adalah Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan ketika tempoh darurat
Agong boleh membuat ordinan. Jadi bila Agong sudah boleh buat undang-undang, maka keperluan untuk Parlimen bersidang dan buat undang-undang itu tidak ada. Kedua, kita melihat tumpuan dan fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk perangi COVID-19, termasuk ahli Parlimen itu sendiri. Mereka juga petugas barisan hadapan, katanya. Beliau berkata ia bukan kali pertama persidangan Parlimen ditangguhkan ketika tempoh darurat, memandangkan ia pernah ditangguhkan untuk tempoh 2 tahun pada 1969 hingga 1971. Katanya, Kerajaan Perikatan Nasional bukan sahaja mahu membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan rakyat, sebaliknya turut melindungi 220 ahli Parlimen. Saya hendak nyatakan di Parlimen kita sekarang ini fakta. Di Parlimen Malaysia sekarang ini ada 220 ahli Parlimen. Daripada 220 orang ini, seramai 77 orang ahli Parlimen adalah individu berumur 61 tahun hingga 69 tahun. Daripada 70 tahun hingga 79 tahun pula ada 19 orang. Manakala daripada usia 80 tahun ke atas ada seramai 4 orang. Jadi hampir sebahagian ahli Parlimen kita termasuk dalam kumpulan berisiko. Kita tidak mahu ahli Parlimen terdedah dengan wabak ini, katanya. Taqiyuddin berkata, disebabkan itu tidak timbul soal Kerajaan Perikatan Nasional menggantung Parlimen kerana ia akan kembali bersidang selepas tempoh darurat tamat sehingga 1 Ogos depan. Hanya 6 bulan, 20 hari sahaja tidak ada Parlimen. Perdana Menteri sudah beri jaminan selepas habis darurat akan dipanggil Parlimen. Semasa ahli Parlimen tidak bersidang, mereka boleh beri tumpuan untuk perangi COVID-19, katanya. Gabungan Pakatan Harapan yang berpecah belah tidak akan mampu menawan kembali Putrajaya pada pilihan raya umum akan datang, kata ahli Parlimen Julau Larry Seng. Menurutnya perkara ini mendorong dirinya keluar daripada PKR baru-baru ini. Adakah kamu rasa Pakatan Harapan ada harapan untuk kembali berkuasa jika saya terus kekal dalam PKR? Tak mungkin Pakatan Harapan dapat Putrajaya meskipun ada 10 anggota Parlimen masuk parti itu, katanya dalam satu wawancara menerusi portal Sinchu Daily Pocket Times. Jelas Seng, masalah pembangkang yang tidak dapat bersatu muncul kerana perbezaan antara Parti Pejuang, pimpinan Dr. Mahathir Mohamad, Pakatan Harapan dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Syafiq Abdul pula menderajui warisan. Justru itu, kata Seng, sukar untuk melihat pembangkang bekerjasama dan menyokong satu sama lain. Seng bertanding di kerusi Julau sebagai calon bebas dan menyertai PKR selepas Pakatan Harapan menang PRU14 pada tahun 2018 lalu. Dia kemudian meninggalkan PKR bersama ahli Parlimen Tebrau, Stephen Chong, pada 28 Februari. Kedua-dua mereka menyatakan alasan berbuat demikian kerana ingin berkhidmat di kawasan Parlimen. Selain itu, Seng berkata dia pada mulanya tidak ingin berpaling tadah, namun akhirnya melakukan hal tersebut kerana merasakan tidak dapat menunaikan janjinya untuk membangunkan kawasan Parlimennya jika masih ahli PKR yang kini pembangkang. Pendirian saya mudah, saya tidak dapat tunaikan janji. Sebab itu, saya kena pergi. Tiada lagi masa lebih baik untuk tinggalkan parti, jelasnya. Meskipun ramai meluahkan rasa tidak senang atas tindakan tersebut, Seng mendakwa pengundi di Julau gembira atas keputusannya. Seng turut mengulangi sokongan bagi pelaksanaan undang-undang anti lompat parti untuk mengekang ahli Parlimen berpaling tadah. Saya faham pandangan mereka, terutama berhubung lompat parti, jelasnya. Sementara itu, Chong pula menafikan dakwaan dia menerima 20 juta ringgit sebagai habuan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, dia berkata dia diberi jaminan peruntukan bagi kawasan Parlimennya. Tambahnya, disanggup bekerja tanpa gaji jika dia diberikan peluang oleh Perdana Menteri untuk berkhidmat kepada rakyat di Tebrau. Chong juga menafikan tuduhan memburukkannya dengan mengaitkan dirinya berkaitan isu lari cukai. Saya seorang juru audit profesional. Bagaimana saya ingin berkhidmat jika ditangkap kerana tidak bayar cukai? Katanya seperti dipetik laporan China Press. Menjelaskan lanjut, Chong turut berkata dia tidak berpaling tadah daripada PKR, tetapi parti itu yang memecatnya. Menurut Chong, dia kemudian memutuskan bertemu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali selepas melihat keadaan kawasan Parlimennya yang tidak maju. Selain itu, kata Chong, terdapat aduan komuniti perniagaan bahawa pelaburan asing tidak masuk kerana isu birokrasi. Katanya, Azmin turut meminta dia menyertai kerajaan dan menjadi orang tengah. Bagaimanapun, saya beritahunya yang saya tidak mahu jawatan menteri atau kedudukan tinggi, tapi tidak ada kerja hendak dibuat. Saya cuma pekerja. Saya kena buat sesuatu, kata Chong, seperti dipetik portal The Vibes. Meskipun kehilangan 2 ahli Parlimen, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata Muhyiddin masih gagal meraih majoriti sokongan dalam Dewan Rakyat. Pada Disember lalu, Perikatan Nasional meluluskan Belanjawan 2021 dengan 111 undi, majoriti tipis daripada 220 anggota Dewan Rakyat. Bagaimanapun, masih tidak jelas anggota Parlimen UMNO, terutama sekutu Presiden Parti Ahmad Zaid Habidi yang mengkritik Perikatan Nasional akan kekal menyokong kerajaan sekiranya Dewan Rakyat bersidang kembali.
UMNO telah menghantar surat kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bagi memaklumkan keputusan Majlis Tertinggi parti itu untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum ke-15. Sumber dalaman UMNO mengesahkan bahawa surat pemakluman itu telah dihantar kepada Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu pada 26 Februari lalu. Bagaimanapun katanya sehingga kini belum ada maklum balas berhubung surat berkenaan. Ya, surat berkenaan telah dihantar pada 26 Februari lalu bagi memaklumkan keputusan mesyuarat MT UMNO untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu. Ahli Parlimen UMNO juga akan memberi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional sehingga Parlimen dibubar. Bagaimanapun belum ada jawapan balas terhadap surat berkenaan, katanya kepada Malaysia Kini. Katanya surat itu dihantar berdasarkan keputusan MT UMNO yang bermesyuarat di Janda Baik Pahang baru-baru ini. Pada 9 Januari lalu, MT UMNO dilaporkan sudah bersetuju dengan usul untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu dalam menghadapi PRU15. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi bagaimanapun menjelaskan keputusan muktamad atau keabsahan berhubung usul berkenaan perlu diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO yang sepatutnya diadakan pada 31 Januari lalu. Menurutnya, cadangan berkenaan adalah antara usul yang diterima MT UMNO dalam mesyuarat MT yang diadakan 6 Januari lalu dan ia akan dimasukkan sebagai usul dalam ucapan dasar Presiden UMNO pada Perhimpunan Agung nanti. Bagaimanapun, UMNO terpaksa menangguhkan Perhimpunan Agung yang dijadualkan pada 31 Januari lalu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 oleh kerajaan. Terdahulu, bekas Setiausaha Agung UMNO dan Barisan Nasional Anwar Musa meminta penjelasan ke pimpinan UMNO sama ada berita menyatakan parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU15 adalah benar. Jelasnya, jika benar, UMNO berdepan dengan kerugian kerana menghadapi PRU15 secara bersendirian. Anwar turut bertanya sama ada UMNO berpendapat keabsahan UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini hanyalah sehingga Parlimen dibubarkan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.